selagi tidak dibuktikan mati, tak boleh pindah kepada datuk. Selagi tak dibuktikan mati. Saya kena mati lah Ustaz. Bukan suruh doa mati. Sebab tu saya kata tadi, bila meninggal, mudah pergi datuk. Masalahnya bapak ni dia raib, bukan dia meninggal. Macam mana kita nak tahu dia meninggal Ustaz? Bapak uzur pindah kepada datuk. Datuk uzur boleh pindah kepada adik-adik. Pening Ustaz, pening. Minggu lepas dah tak datang, hari ni bagi yang berat pula. Memang macam tu lah, saya nak mudahkan macam mana lagi, tak disangka dah. Ada satu lagi masalah. Ustaz ni masalah saja. Datuk nak walikan cucu. Bapak anak angkat. Inilah dia masalah masyarakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati musik dan juga dalam kuasa Masjid Kampung Kencung, terima kasih Tuan Imam Pulang Ibu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat sambung semula untuk tajuk yang kita bersambung pada minggu sebelum ni, di mana minggu lepas sebelum ni saya mohon maaf dulu sebab tak dapat hadir. Minggu lepas tu pun ada isu kesilaman yang saya terpaksa balik. Itu pun dah dirayu minta tolong balik untuk selesaikan satu masalah di mana anaknya nak kahwin segera sebab mengandung 4 minggu macam tu lah. Jadi dia minta bantuan kita ni untuk duduk dengan keluarga dia, keluarga lelaki, keluarga perempuan, untuk terangkan proses itu. Dan alhamdulillah daripada seminggu tu sampai ke 2 hari lepas macam tu selesai lah, dapatlah dia nikah atau proses nikah tu berjalan macam biasa lah. Walaupun hampir-hampir bapaknya enggan, tapi kita dapat bantu lah, dapat bantu untuk selesai. Jadi hari ini kita sambung kepada tajuk wali juga, tapi pergi kepada wali datuk. Di mana wali datuk pada hari ini, datuk tu sebenarnya tak jauh beza dengan bapa punya cerita, tak jauh. Cuma nak pergi kepada datuk tu pun satu keadaan juga yang perlu diterangkan. Faham pergi kepada datuk, baru kita cerita datuk ke bawah. Memang kena pakai papan juga. Baik. Bapa datuk. Wali bapa pergi kepada datuk. Paling mudah, bukan doakan ya, tapi yang paling mudah, senang faham ialah meninggal lah. Ini yang paling senang faham. Maknanya kalau wali daripada bapa nak pergi kepada datuk, paling mudahnya meninggal. Ini paling senang. Ustaz, sekarang bapa meninggal, datuk pun meninggal Ustaz. Maknanya apa kan lah, datuknya mana tak ada lah. Ini cerita datuk ada ni. Nak pergi kepada datuk, bapaknya meninggal, pergi kepada datuk. Sebab datuk dulu. Walaupun bapa ni tadi ada anak-anak siapa dulu? Datuk dulu. Datuk ada lagi. Datuk ni sebelah siapa? Sebelah bapa, bukan sebelah mak. Ada yang salah. Kita duk tegang panjang, rupanya di sebelah lain. Tak kena pun satu jalan dia, sebelah lain. Yang itu ada ceritanya. Baik.
Kalau daripada bapa meninggal terus kepada datuk, ada masalah tak? Ada. Yang ni silap lagi. Macam mana pula Ustaz daripada bapa nak pergi kepada datuk, ada masalah lain? Sama macam bapa hari tu, uzur gaib. Ini biasalah. Uzur ni saya sekalikan dengan lemah akal. Maknanya, kalau bapa meninggal, senanglah pergi pada datuk. Bapa meninggal, senang pergi pada datuk. Tapi bapa ni tak meninggal. Atuk dia, bapa ni tak meninggal. Cuma dia tak boleh jadi wali. Sebab apa? Sebab dia uzur. Bila uzur dan belum meninggal, belum tentu lagi pindah. Dia nama dia pindah. Pindah ni maksudnya berpindah wali, walaupun wali bapa tu masih hidup. Pindah wali. Maknanya kalau katakan uzur ini tidak membawa kepada pindah, maka datuk ni tetap tak boleh jadi wali. Walaupun dah nampak jalan dah jadi wali kepada datuk tu, rupanya tak boleh lepas juga. Contohnya macam yang kita bincang minggu lepas, minggu sebelum ni, uzur ni 50-50. Ingat yang 50-50 ni, kejap dia elok, kejap tak elok tu. Maka jika ada 50-50 bapak ni, dia tetap tak boleh pindah kepada datuk. Dia ada cara yang dikandung marhalah tersebut. Itu kalau dia uzur. Jadi nampak maknanya uzur saja belum tentu pergi datuk. Kena siasat uzur ni dulu. Kena tahu uzur ni. Baik. Kemudian kalau gaib macam mana? Bapaknya ni tak tahu mana pergi. Atuk ada. Bapak dia tak tahu mana pergi. Bila bapak ni tak tahu mana pergi, selagi tidak dibuktikan mati, tak boleh pindah kepada datuk. Selagi tak dibuktikan mati. Saya kena mati lah Ustaz. Bukan suruh doa mati. Sebab tu saya kata tadi, bila meninggal, mudah pergi datuk. Masalahnya bapak ni dia gaib, bukan dia meninggal. Macam ni kita nak tahu dia meninggal Ustaz? Baik, kalau sekarang punya keadaan, memang kita boleh pergi ke JBN. Saya punya kuliah, dia bersangkutan dengan prosedur yang ada sekarang. Jadi boleh faham lah kalau macam nak cari mati kat mana Ustaz, nak tahu bapak dah mati kat mana Ustaz. Dia pergi JBN biasanya, Jabatan Penangkaran kan. Pergi JBN, boleh bawa nama bapak ni dengan IC yang katanya gaib tu. Boleh tengok bapak ni hidup lagi ke tidak. Boleh tengok. Kalau tak ada bukti mati tu, kata JPN tak ada, nama ni hidup lagi ni. Sebab tak ada pun dalam senarai orang mati ni, tak ada. Maknanya hidup lagi. Siap boleh dapat lagi alamat terakhir dia. Boleh dapat. Jadi maknanya selagi dia boleh cari, dia tetap tak boleh guna datuk. Walaupun datuk dah bersedia lama dah jadi wali kan, tetap tak boleh. Sebab bapak ni ada lagi. Ini yang bapak dia tadi lah, wali utama dia tadi. Baik, kalau kata dia dah pergi kat sini tak dapat, nombor alamat semua tak dapat, biasanya pejabat akan buat satu surat ke mahkamah untuk keluar satu kenyataan ke surat khabar. Saya tulis paper lah pendek sikit. Perasan tak kita kalau jumpa kat surat khabar mencari wali? Perasan? Kadang-kadang ada surat khabar, ada dekat berita lah kadang kan. Dia cari bapak dia ni untuk perkahwinan. Perlu diingatkan, yang keluar dekat surat khabar ni bukan untuk cari sampai dapat. Bukan. Keluar surat khabar ini cuma syarat ataupun orang kata usaha. Hakim akan nilai daripada sini. Awak dah keluar surat khabar dah cari bapak awak? Dah. Dengan gunakan surat khabar ni, ada tak orang telefon awak selama 2 minggu ni? Tak ada Ustaz. Tak ada orang telefon. Bila tak ada langsung daripada orang telefon ke, orang cari ke apa, barulah dia akan turunkan kepada pengantin tadi, wali hakim. Rasa tulis nyingit pula macam ni lah. Wali hakim. Dia tetap tak pergi datuk. Nampak?
pergi datuk. Dia pergi wali hakim sebab gaib. Nampak? Jadi datuk ni tadi dah standby nak jadi wali ni. Jadi tak dapat datuk jadi wali ni. Tak dapat. Tak dapat. Itu sebab dia kata yang paling mudah adalah meninggal. Ini paling mudah. Bukan doa meninggal bukan. Tapi ini paling senang juga. Jika ada masalah ni tadi, uzur, ghaib, lemah akal pun sama, akan tak boleh terus pergi pindah datuk. Baik, saya ambil yang lemah akal ni. Lemah akal ni dia ada kena-mengena dengan uzur tadi. Maksudnya bapa dia ni lemah akal ni bukan gila kan? Gila, lemah akal. Gila ni kadang dia waras, kadang dia gila. Lemah akal ni dekat uzur ni, dia sakit, kadang dia ingat, kadang dia tak ingat. Bila ada waktu-waktu macam tu, maknanya 50 juga. 50. Kecuali lemah akal ini yang disahkan betul memang tak boleh dah, 100%. Kita pergi di satu rumah dekat Tanggak yang saya cerita duduk dalam macam penjara tu. Kan? Dia duduk bawah rumah tu. Rupanya dia duduk dalam tu dah bertahun. Makan, berak, kencing semua dekat situ. Disahkan oleh penjaga juga memang macam ni Ustaz. Dah bertahun-tahun Ustaz. Dia memang tak boleh nak berfikir, tak boleh apa. Inilah dia Ustaz. Kita bagi makan pun dibuang, berak, kencing semua kat situ. Maknanya lemah akal ataupun uzur ni boleh dikira sama. Bila berlaku keadaan macam tu, baru boleh berpindah terus kepada datuk sebab jelas. Tapi kalau ada 50-50 tak boleh. Kalau kata betul Ustaz, memang gila betul, memang tak. Lagi kalau ada dokumen kan, ada surat, tapi saya tak tahu lah gila ada surat kan? Ada surat tak gila? Saya pun tak tahu. Benda ni bagus juga bincang-bincang kan. Saya tak pernah lah jumpa surat gila tu, saya tak pernah lah. Tapi kalau ada pengakuan tu, termasuk pengakuan penjaga dia, baru boleh berpindah. Walaupun dia, bapa ni, hidup lagi. Boleh. Itu syarat nak pindah ni. Memanglah kita baca dalam kitab, sekiranya lemah akalnya maka boleh dipindahkan. Tapi nak kenakan dengan keadaan sekarang, kena je lah macam ni. Kalau tak, memang tak faham. Memang asal uzur sikit nak pindah, asal tak boleh sikit nak pindah. Kenapa jadi masalahnya? Baik, saya terang isu dia. Kalau dia berpindah juga, bapa pergi terus kepada datuk tanpa siasat, tanpa apa. Atuk nikahkan, bapa dalam bilik dengar. Tahu masa saya cerita tu kan. Bapa dalam bilik dengar, anak aku ni nikah ni. Bapa aku nikahkan, datuk lah maksudnya kan. Nikah, dia sedar anak aku nikah ni. Bila waktu sedar tu, maka nikah itu tidak dikira. Bapa dalam bilik sedar. Itu cerita 50-50 tu. Berlaku tak? Berlaku. Sebab tu kita kena terangkan. Kalau tak berlaku tu tak ada salah kan. Saya punya kuliah, saya punya tajuk. Bila saya terang, itulah yang pernah saya jumpa. Memang saya jumpa. Bukan kita buat cerita ke apa tak. Kita jumpa, sebab tu kita tahu masalah tu. Kita pernah ngadap. Tapi masalahnya, bila dia dah salah wali ni, dia guna wali datuk dalam keadaan bapak dia sedar. Dah 10 tahun kahwin, baru dia cerita dengan kita. Dah 10 tahun. Yang cerita pun bapak dia. Dulu Ustaz, anak aku ni kahwin, punya wali datuk. Masa tu aku sedar dalam diri kan. Masalahnya sekarang kecil, aku dah 10 tahun baru datang. Anak budak ni dah berapa? Ramai juga, boleh tahan juga Ustaz. Boleh tahan je. Datuk pula, waktu dia cerita, dah meninggal. Nampak? Daripada pengesahan mana kita nak ambil? Siapa yang kita nak suruh membuktikan? Sebab setiap satu kenyataan mesti ada bukti. Mesti kita kena minta. Apa buktinya? Jangan main cakap je. Saya teka je Ustaz. Kalau teka tak boleh. Kena buat pengakuan. Betul. Baik. Yang atas ni cara untuk pindah kepada datuk. Walaupun ceritanya sama. Soalnya sekarang dah pindah okey, katalah dah pindah kepada datuk. Ayah ini meninggal. Dia nak nikahkan, walikan cucu tu lah. Betul? Cucu. Maknanya anak dia lah cucu. Ceritanya sekarang, isu dia, cucu tak sah darah,
cucu tak satara, datuk macam mana pun mesti boleh tahu. Betul? Saya rasa datuk dia boleh cam cucu dia lahir bila semua lah. Kan? Yang kita tak boleh cam, yang bapak ni yang tak satara. Sebab kita ni dah pangkat cucu yang nak kahwin ni. Takkan kita nak tanya ke atuk kita, bapak kita punya status. Yang ini kita boleh trace cucu ni daripada sijil nikah bapak ni. Sebab pemohon dia akan bawa sijil nikah bapak. Mohon bawa sijil nikah bapak, kita tengok ada masalah satara ni. Yang jadi masalah bila datuk jadi wali, datuk tak sertakan sijil nikah dia datuk. Yang inilah yang saya kata saya kena marah ni. Yang kena marah orang tua ni lah. Yelah minta datuk sijil nikah, umur dah memang dah tak berapa dah. Tahun nikah pun tahun 30, tahun 20, Ustaz. Mana nak cari Ustaz? Ada. Tahun ni lama, 20-30 ni ada. Kalau tahun 30-an tu, rekodnya kat Muar, tak ada kat Tangkak. Dekat Tangkak ni, waktu yang ada, waktu Tangkak ni berubah, pecah daripada Muar tu, tahun 2010 tak silap. Pecah kan? Muar dengan Tangkak tu, waktu tu baru ada rekod di Tangkak. Sebelum tu punya hal, semua kat Muar. Maksudnya ada tak? Ada. Pernah tak kita cari jumpa? Jumpa. Memang ada. Tapi nak mencari dia ni, kena tahan marah dulu lah. Kadang-kadang, kita yang tolong cari. Datuk ni tak tahu je. Isu dia, datuk ini, dia tak beritahu yang bapak ni tak satara. Dia sembunyikan status bapak ni yang mati ni. Cucu tak tahu apa. Bila ada keadaan tu, boleh tak datuk ni walikan? Dia boleh tak walikan cucu dia, yang mana cucunya ini adalah tidak satara? Tak boleh. Macam mana pula kalau bapak ni pula tak satara, lagi tak boleh. Ini orang tak faham ni. Ini yang beratnya. Sebab apa? Satu dokumen. Yang muda ni senanglah kita nak siasatkan. Muda ni senanglah kita nak minta. Okey, minta sijil nikah mak ayah awak, ni sijil nikah ni. Sijil nikah bapak ni. Okey, minta kira-kira okey lepas. Yang sijil nikah dia dengan dia. Yang ini yang paling susah nak minta. Bergaduh dah. Puaskan gaduh kita ni. Kena marah, saya cakap lah, saya ni biasa kena marah dah. Ini. Bila ada keadaan ni, inilah yang paling berat ni. Ini yang paling berat. Maksudnya kalau tak dapat selesai yang ini, memang betul dia boleh kahwin. Kalau betul dia berkeras, tak nak bagi, tak nak tunjuk, kahwin tak? Kalau dia yakini memang tak ada isu, tak apa. Yang tipu macam mana? Kan? Yang tipu ni, yang memang dia, yelah, maaf cakap lah, kadang-kadang dia dah berumur agak-agak dah 70-80. Dia nak irau dah benda ni. Dia tahu cucu aku kahwin dah, jadi jalan cucu aku kahwin, sudah. Dia tak tahu benda ni. Sedangkan dia tak boleh pun sebenarnya. Baik, ini untuk yang tidak satara. Yang lain sama macam bapak, sama dia pusing balik ke atas ni. Uzur, gaib, lemah akal, enggan, saya ambil. Uzur, tadi sama. Ini macam refresh balik minggu bapak. Sama, lebih kurang. Cuma beratnya dekat sini. Berat ni tidak mengaku. Ini berat. Uzur, gaib, apa lagi? Enggan. Sebab atuk yang enggan tau, bukan bapak. Atuk tak nak cucu dia kahwin dengan orang ni. Ini enggan. Yang paling besar uzur, gaib, enggan. Kemudian bakalah. Kemudian jauh. Boleh tahan pening kan? Kalau tak betul tu pening sebenarnya. Saya pun pening juga sebenarnya. Kalau tak tulis ni, susah saya nak terangkan. Sebab apa? Sebab walaupun dia sama dengan bapa, tapi bila masuk je nanti adik-beradik minggu depan ni, minggu depan lagi ni kita akan masuk adik-beradik pula. Dah pecah lah semua ni. Dah lain pula. Masuk adik-beradik dah lain. Yang ini dia sama dengan datuk. Cuma kita ingatkan balik supaya tak lupa yang bapa tu. Baik, uzur saya dah terangkan tadi. Ini uzur. Maknanya kalau atuk ni uzur, bapak dah meninggal, nak suruh datuk jadi saksi. Datuk ni sakit. Sama cerita dia dengan 50 dulu. Saya ulang dengan pasal ihtiyati nikah 2 marhalah.
Di mana sakitnya 50-50 ni, kita bila tengok masih layak. Bila masih layak, akalnya masih ada, masih kenal dengan dia ni, cucunya tadi ni, maka dia layak jadi wali. Dia boleh. Sebab tadi kita kira bapa uzur pindah kepada datuk. Datuk uzur boleh pindah kepada adik-beradik. Pening ni Ustaz, pening. Minggu lepas dah tak datang, hari ni bagi yang berat pula. Memang macam tu lah, saya nak mudahkan macam mana lagi, tak ada sangka dah. Kan? Saya ulang. Bapa tak meninggal, bapa sakit, uzur ataupun lemah akal sebagainya, pindah kepada datuk. Datuk hidup lagi. Rupanya datuk pun sama macam bapa. Sakit juga, lemah akal juga. Nak pindah kepada adik-beradik. Prosesnya sama tak? Sama macam atas. Sama. Sebab tu kadang ada waktu yang hari tu dia proses, hari tu semak, hari tu pergi rumah, hari tu nikah. Selamatkan sementara wali tu waras. Hari ni dia boleh waras pula tiba-tiba. Kan? Boleh nikah Ustaz? Boleh. Waktu tu lah. Sebab yang dikatakan boleh nikah dalam kitab tu mengatakan diambil ketika warasnya. Diambil ketika akal dia kuat. Walaupun waktu tu dia gila ke, tiba-tiba dia hidup je waktu tu. Maka dia boleh jadi wali. Ini cerita uzur Baik, ini cerita uzur. Sama macam cerita atas. Gaib pun sama macam cerita atas. Pening, kejap dia dah penuh. Warna hitam ni belum sampai hujung lagi ni. Belum sampai. Tapi ceritanya sama. Maknanya bapa ni, saya cerita tak mati lah, senang cerita. Bapa tak mati. Bapa sakit, gaib atau sebagainya kan. Bapa sakit yang boleh menyebabkan berpindah. Bapa lemah akal yang bolehkan berpindah kepada datuk. Tapi datuk pula gaib. Datuk pula tak tahu mana pergi. Dah pening pula. Dulu ada kes datuk ni gaib masa perang, katanya kat Kamboja. Bila pula lah kita tahu pasal perang di Kamboja kan. Tak tentukan gaib ni macam mana. Pula tu gaib ni bukan orang Malaysia pula. Ada tak? Ada datuknya yang berada di Indonesia. Dia jadi dua. Satu gaib, satu jauh. Nak pakai mana satu ni Ustaz? Sebab tu bila datang pejabat kaji bawa masalah ni, besar kertas tu tau, kita susun. Ni pergi sana, ni pergi sini, ni pergi sini, cari sampai dapat. Mana nak walikan dia? Macam mana nak selamatkan ni budak? Memang ada. Kes-kes macam ni memang ada. Walaupun tak banyak, tapi ada. Sebab kadang-kadang kita jumpa. Nak kata yang ni mati, belum mati. Dapatkan datuk, datuk pula hilang. Datuk dah hilang, tangga cari datuk, nak pergi adik-beradik, adik-beradik enggan pula. Adik-beradik tak nak pula walikan sebab aku tak suka dengan budak lelaki tu. Yudah ni pengantin ni pening duduk diri. Macam mana ni Ustaz? Itulah, satu kena susun tu. Satu kena faham. Maknanya awak ni memang bertiba-tiba masalah ni. Yang ni belum selesai, dah sampai sini. Nampak? Sebab tu satu kena tahu dulu masalah daripada mana. Kalau daripada bapa dia maksudnya dah memang ada masalah, boleh pergi kepada datuk, pastikan dia tak ada masalah. Dari segi sah taraf. Sah tarafnya kalau ada masalah, dia automatik terus pergi pada wali hakim, tak cakap banyak. Automatik terus wali hakim. Datuk, bapa bila tak lepas kepada cucu, terus kepada wali hakim. Baik, andai kata bapa lepas, cucu lepas, datuk nak kahwin, boleh. Jadi datuk ni boleh layak untuk mewalikan. Dia pula kena yang ni. Tiba-tiba datuk uzur pula. Datuk tipu time ni lah. Dia sakit, biasa tak sakit Ustaz. Time ni dia sakit. Pergi rumah, selesai. Kalau rasanya tidak ada masalah dari segi keuzuran, tak ada masalah dari segi lemah akal, maka sudah terguna wali datuk. Selesai. Uzur selesai. Gaib tadi, sama tak keluar surat khabar? Sama, keluar surat khabar. Cari mana datuk, hidup lagi ke tidak, pergi JPN, jumpa pula, pergi JPN, jumpa sijil mati datuk. Nampak? Mati kan? Kumpul mati, surat mati keluar. Datuk mati. Datuk mati. Sekarang ni hidup lagi. Yang mati tu ini hidup lagi. Tapi
tapi dia tak layak. Sebab lemah akal tadi ya. Contoh ni saya bagi masalah pula ni. Saya bagi pening sikit. Dia tak mati. Dia lemah akal. Pergi kepada datuk yang katanya gaib. Cari datuk dah meninggal. Jadi dia pindah pergi kepada adik. Kalau masalah juga pergi kepada adik ni, awak buatlah semayang ke apa-apa yang patut. Doalah dengan Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan mudahkan urusan kahwin. Biasanya jarang sampai di sini ni. Biasanya dua yang belah atas. Yang biasa kat sini adik-beradik ni, dua-dua ni dah tak ada. Yang ni banyak. Ini tajuk minggu depan ni semua. Banyak hal. Baik. Bapa meninggal, wali datuk. Datuk enggan. Datuk tak nak mewalikan. Mungkin datuk ada masalah dengan bakal suami si pengantin. Enggan macam saya cakap minggu sudah. Mahkamah Muktamad tak boleh pindah. Enggan ni. Maksudnya kita telefon, betul tak cik? Enggan. Betul. Isu lain yang kita buka minggu sudah ni, dia bukan enggan. Dia cuma tak nak ada masa nikah. Dia tak baik dengan pengantin perempuan. Pengantin lelaki. Dia tak baik dengan mak dia mungkin. Dia tak mau datang. Tapi nak jadi wali, boleh jadi wali. Pergi kepada bakalan. Yang satu ni Ustaz. Yang 8 saya belum sempat faham Ustaz. Sampai bawah ni Ustaz. Tapi saya beritahu yang kita pada penghujung nanti saya akan rumuskan satu dalam satu keadaan. Selepas habis bapa saudara. Sebab saya tak boleh nak habiskan sampai semua. Dia sampai atuk saudara tau. Jauh lagi, bawah tu. Kalau saya nak sampai ke bawah, yang ke bawah tu jarang berlaku dalam masyarakat. Memang jarang. Biasa yang top dia sampai bapa saudara. Itu top. Jadi kita buka sampai bapa saudara, baru saya rumuskan semua sekalinya. Barulah nampak yang betul-betul. Yang ini pun masih nampak. Tapi bila kalau saya tak buka bab masalah ni, tak faham lah. Kita cuma kata datuk. Kita tak tahu datuk ni. Kita jumpa ni datuk ni. Baik. Kalau faham bab bapak yang minggu sudah, insya-Allah faham yang ni. Kalau ingat lah. Saya pun tak tahu ingat lagi tidak, saya pun tak tahu. Tapi kalau ingat, boleh faham yang ni. Maknanya kalau datuk dia gaib, kita cari tak jumpa, hakim keluar, wali hakim. Wali hakim. Enggan, wali hakim. Enggan tetap wali hakim. Wakalah ni bila? Wakalah ni bukan enggan. Dia tak nak datang. Dulu nikah jumpa atuk, tok serah wakalah. Aku serahkan pada juru nikah untuk nikahkan cucu aku ini sebagai apa ni, anak kahwin ni sekian kau uruskanlah pernikahan. Itu cara dia. Wakalah. Dia datang ke? Dia tak datang ke masa nikah? Nikah tu jalan. Dia dah serah dulu sebelum hari nikah. Wakalah. Itu nama dia. Wakalah. Sebab tu kalau kes wali enggan yang saya buat, bapak cakap nak datang. Ataupun atuk kata dia nak datang, tapi dia tak tahu lagi macam. Yang itu dah yang paling bahaya. Pula tu atuk dia jauh. Atuk bukan duduk kawasan tu. Katalah tangkap, atuk duduk kat Kelantan. Atuk kata datang. Dia tahu ni keluarga belah dia ni tak baik dengan atuk dia tahu. Dia kata datang. Cukup hari nikah, tak datang. Boleh nikah. Nikah tak jalan. Sebab wali tak datang. Banyak berlaku. Ada. Tangkap ada. Rupanya walinya kat luar. Walinya duduk dekat cerah-cerah tembok tu. Tengok dari jauh. Dia ada masalah dengan bapak dia. Tengok dari segi gaya bapak tu, memang salah anak. Bukan salah bapak, salah anak. Tapi bapak ni mungkin jiwanya lembut agaknya. Datang juga. Tapi mungkin malu nak masuk dalam masjid. Mungkin waktu tu dia memang tak baik dengan anak. Tengok dari jauh. Sampai juru nikah panggil bapak datang masuk dalam nikah. Itu waktu yang sedih. Memang sedih sikit waktu tu.
cerita keluarga ni berlaku kat depan mata kita kan. Walaupun sebenarnya kita tak pernah campur pun. Tapi memang kadang-kadang bila masalah ni, kadang-kadang saya pun tahu masalah orang dengan keluarga. Saya jadi tahu. Enggan ni biasa ni. Telefon atuk, telefon bapak. Kenapa enggan? Kenapa tak nak jadi wali? Dia cerita budak dia daripada kecil. Daripada bayi dia cerita budak dia. Sampai ketua saya tahu cerita dia. Yang baik buruk ni pun saya tahu. Si pengantin. Padahal kita tak nak tahu cerita pun. Kita cuma nak tahu betul ke tak nak jadi wali. Itu lah cerita dia. Kita bukan tanya kenapa tak nak mewalikan. Tak nak. Kita tanya betul nak jadi wali? Tak nak. Okey, cukup. Tak nak Ustaz. Tapi dia sambung cerita. Budak ni dulu Ustaz gini. Ni budak saya nak dengar. Daripada kecil dia cerita. Budak ni. Penyudah ni dia cakap dengan awak balik. Betul, boleh guna wali hakim, betul. Budak boleh kahwin guna wali hakim bila wali tak setuju, wali datuk atau wali bapa. Betul, boleh kahwin. Tapi sampai bila tak boleh ubah? Sampai bila lepas kahwin tu hilang? Ini kita biasa nasihatkan. Walaupun ada jalan wali hakim ni, tapi di pejabat sendiri, minta maaf cakap, kita sendiri lengah-lengahkan. Kita sendiri lengahkan. Sebab apa? Sebab kita nak berbaik. Jangan sampai bergaduh. Sebab ada yang wali enggan, penyudahan dia baik. Bila tanya balik apa pasal? Itu hari tak nak guna wali yang betul. Kenapa guna wali hakim? Emosi lah Ustaz. Mungkin emosi kan. Degil, berbatu dua-dua. Jadi gini lah. Sedangkan wali enggan ni bukan sesenang proses. Kadang-kadang mencecah 3 bulan baru dapat kebenaran wali hakim enggan ni. Sampai hakim puas hati dengan atuk atau bapa, puas hati betul tak nak ni, baik keluar wali hakim. Selagi dia tak puas hati, tak keluar wali hakim. Sebab walaupun ceritanya datuk. Biasanya jadi masalah dekat enggan ni memang jenis yang tak baik dengan datuk. Memang tak baik dengan datuk. Baik. Sampai wali jauh. Atuk duduk di Indonesia. Last pergi jumpa atuk 20 tahun lepas. Dah tak ingat dah muka atuk apa semua tak tahu. Tapi dapat kontak, dapat cakap dengan atuk wali jauh. Macam mana nak buat? Boleh guna wali hakim sebab jauh. Wali hakim sebab jauh. Masih wali atuk. Yang tak bolehnya ada waktu dan keadaan tu bila wali jauh dia nak guna wakalah. Wakalah ini kena pergi pejabat agama, kena lafaz, ada surat menyerahkan kepada sekian-sekian dengan menyebut nama nikah. Di Indonesia ada kampung-kampung nak pergi pejabat agama sehari tutup, tak sampai-sampai. Jauh. Memang jauh, tak sampai. Dia nak guna telefon. Boleh tak Ustaz? Atuk saya ni call dengan jurunikah, serah wakalah dalam telefon. Jawapannya ikutkan sebenarnya boleh. Tapi disebabkan dunia ni banyak penuh menipu, tak berani kita nak buat. Buat ni yang telefon tu orang lain, bukan datuk dia. Dia telefon dia. Kita ni kena tipu yang cakap lah. Kita dah biasa kan, kena tipu. Kita boleh tahu tau. Tipu ni. Maaf cakap lah, kalau yang bukan dari Malaysia, alamat pulau, alamat orang lelaki tu pulau, kita buka peta, tak ada pulau tu, tak wujud pun. Mana dia buat ni? Rupanya dia nak dapatkan status diri dia hujang. Nampak? Daripada luar negara ni. Sebab dia tak seketat Malaysia. Malaysia ni, pusing dapat. Luar negara ni, kalau dia tipu, betul-betul real dia tipu. Sampai kan ada negara luar ni, dia tak membenarkan orang Islam tempat dia bernikah dengan orang Islam betul juga. Ada. Kalau nak kahwin, nak dapat surat kebenaran ni, kau kena bagi aku duit. Kau kena bagi aku harap. Dia non-Muslim kan? Dia bukan negara Islam. Sampai macam tu. Jadi bila dah berlaku keadaan macam tu, memang susahlah kita nak guna wakalah telefon ni. Memang susah. Jadi dia kena pergi pejabat kadi, pejabat agama. Kalau tak boleh juga kita ubah kepada wali hakim wali jauh. Boleh? Boleh. Wali jauh.
Biasa wali jauh memang berlaku dekat atuk. Wali bapa ni jarang duduk jauh dengan anak kan. Tak banyak lah. Kalau ada pun datuk, sebab datuk mungkin di luar negara, datuk di Indonesia, datuk di Kemboja, itu pun jika masih hidup. Jauh ni berkait rapat dengan hidup atau mati atau lain. Memang dia kata atuk saya ada kat Indonesia. Ada lagi tak? Ada buktinya, ada ke tidak ni? Jangan cakap ada saja, tapi rupanya tak ada. Baik Ustaz, atuk saya jauh ni, dekat Indonesia ni, dia kata dia datang. Ini lagi bahaya ni. Betul ke dia datang? Kalau betul datang, awak kena tanggung sendiri tau. Kalau awak tak jadi nikah, jangan salah faham pejabat. Hari nikah datuk tak sampai. Boleh nikah? Tak boleh nikah. Kena marah siapa? Pejabat dia. Saya lah. Itu hari cakap boleh. Saya pula kena marah. Dia tak datang. Ni yang salah ni. Dia tak faham. Ini bab datuk. Baik, ada soalan? Saya dah berapa minggu kat sini, tak ada soalan. Saya harap faham. Jangan tak faham. Sebab sebelum saya masuk kuliah, saya akan syuting dulu. Memang saya akan syuting dekat saya punya ni, macam mana saya nak bagi faham. Kerana masalah bapa dan datuk ni, okey, sipir datuk dengan bapa ni senang je. Bila bapa atau wali datuk ni ada masalah, dia tak boleh berpindah suka-suka, melainkan mati. Dan juga bezakan dia dengan adik-beradik ni, adik-beradik ni dia setara. Kalau kata 8 orang, seorang tak nak, dia boleh pindah. Atuk dengan bapak dia tak boleh. Selagi hidup. Nampak Selagi hidup dia tak boleh. Ini boleh. Abang nombor 1, contohlah. Ini minggu depan saya buka 1 sampai 5 lah abang dia. Nombor 1 enggan. Dia boleh tukar dulu. Tak? Ada boleh tukar. Nombor 1 hilang. Dia boleh ambil dulu. Tak? Sampailah nombor 5. Ada 8 orang. 8 orang. Susun 8 orang. Itu yang bila semua enggan, bawah ada umur 15 tahun. 15 tahun ni selalu kena beri duit dengan orang lelaki tu. Dia setuju pula nak jadi wali. Tapi dia belum tentu lagi balik ke tidak. Amboi, pening balik. Ada, ya. Itu saya dah cakap, benda ni panjang. Saya buka dia sekali dengan masalah. Kita ni tahu, wali datuk, wali bapak. Bapak meninggal, pergi datuk. Kita tahu. Rupanya, ambil. Ni lah. Kau faham? Oh, macam ni Ustaz. Kalau tak ada macam ni Ustaz. Ya, betul. Ini memang berlaku. Ya. Tapi yang paling kita takuti, yang ini. Yang ini yang kita paling takut. Ya. Jadi, lepas-lepas ni, kalau ada orang bising-bising dengan orang sini, kata susah kan, nak kahwin sekarang, nak pejabat agama, nak itu, nak ini. Ini terangkan ni. Punya ramai orang menipu. Itu belum lagi datuk jadi wali. Bapa masa nikah, dia nikah kat Indonesia. Ini popular ni. Sijil nikah bapa ni tak dapat dipastikan sama ada betul ke tidak, nikah dia sah ke tidak. Bila ada ragu, atuk tak tahu apa ni. Atuk tahu nak jadi wali. Yang ni atuk susah hati pun. Sebab apa? Kalau dia dah tentu ragu kahwin dia, macam mana nak pindah? Ragu ni, tak tahu sah ke tidak ni. Ragu memang ada tau, ragu. Minggu lepas, ada satu perempuan, makcik lah, saya panggil makcik. Dia datang ke kaunter. Katanya anak dia nombor 3 nak kahwin. Anak dia perempuan nombor 3 nak kahwin. Baik, bila dia kata nombor 3 nak kahwin, dia kata nak guna wali hakim. Saya kata kenapa? Dulu Ustaz, masa nikah dekat Indonesia ni, saya macam ragu sikit lah. Saya pun tak tahu sah ke tidak. Ragu lah. Tak ada dokumen, sijil apa semua tak ada Ustaz. Jadi, saya nak gunakan wali hakim. Okeylah, kita boleh siasat lah. Kan, kita siasat dulu sama ada betul ke tidak apa semua. Okey, jadi apa masalahnya? Masalahnya Ustaz, anak saya nombor 2 dah kahwin. Anak saya nombor 2 guna wali abang. Wali abang, wali adik-beradik. Suami akak lelaki tak? Suami akak dah kaya. Tak tahu lagi.
Tapi yang nikah 2012, abang dia nombor 2, anak dia nombor 2, nikah 2012, guna wali abang dia nombor 1. Yang sekarang ni dia nak, yang nombor 3 ni dia nak kahwin secara betul, guna wali hakim. Yudan saya pun pening ni, mana satu nak tolong ni. Faham tak maksud saya? Maksud dia tahu yang nombor 3 nak kahwin kan? Rupanya dah terlepas orang. 2012 tu, seorang anak dia nak kahwin dah. Yang sekarang yang perempuan ni mengandung anak ketiga. Nampak? Jadi, Ustaz, saya ingatkan nak selamatkan yang nombor 3 ni. Tak, saya kata yang dah kahwin 2012 tu boleh tak datang? Saya nak jumpa dulu, 2012. Masa tu guna proses macam mana? Kunci dia ni lah. Ni paling banyak pasal tangkap. Paling banyak. Contoh dia apa? Dia nikah Thailand, nikah Indonesia, masuk Malaysia, lahir anak kat sini apa semua betul. Anak umur 20 tahun, nak kahwin, baru dia nak cerita pasal sejenis nikah yang Thailand di Indonesia. Baru dia nak susun. Bila tengok sejenis nikah, kertas kemping, warna coklat tu, macam biasa tu, kertas tulis tangan. Tak ada letterhead, tak ada chalk, tak ada sign. Macam kita tulis suka, tulis, dah, sejenis nikah. Macam tu lah sejenis nikah ni. Macam mana dia cakap, anak saya nak kahwin. Bila ada masalah ni, yang ini simpan dulu, atuk. Ini tak boleh cerita dulu. Sebab apa? Yang ni tak settle lagi. Faham? Selagi ni tak settle, ni jangan pindah. Walaupun atuknya ada. Kadang-kadang bapak ni yang bawa ni perempuan, mak ni bawa, suami dah meninggal. Sepanjang hidup tak pernah nak daftarkan, tak pernah pergi pejabat kadi. Anak seorang nak kahwin, yang tahu atuk ataupun yang jaga atuk. Bila nak kahwin, siasat sejenis nikah, rupanya sejenis nikah daripada Indonesia. Ada sejenis nikah daripada Indonesia, tak ada masalah, boleh je kahwin. Betul, sah dan sebagainya ada. Tapi ada juga yang sindiket dia panggil. Bahasa mudahnya nikah bawah pokok, memang ada. Indonesia, bukan saya nak kata teruk, tak. Indonesia, Thailand, memang ada. Bawa duit dalam 5-6 ribu, settle. Yang ni paling banyak poligami. Poligami pun dah satu hal tu. Saya tak cerita kahwin banyak kan, saya cerita kahwin satu ni. Rupanya dia mati, poligami. Lagi dahsyat ni. Dia jadi masalah kat mana nanti? Kat sini. Peluang Ustaz. Ada peluang. Ada peluang, jalan-jalan dengan boyfriend, kahwin. Bila kahwin, simpan. Maksud simpan apa? Dia simpan isteri ni dia dekat Indonesia. Tiap-tiap bulan murah. Katanya kena cari kayu jati. Murah. Rupanya dia ni. Nampak kan? Yang ini saya akan buka tajuk nikah tentu dekat sini. Sebab apa? Dekat sini yang akan ada masalah nanti. Bila bapak ni yang poligami ni tak pernah beritahu dengan orang. Sebab tu bila buka tajuk ni, saya kata satu. Kalau hari ni saya buka bapak, datuk, adik-adik, memang tak faham. Tak muat ni. Muat. Sebab tu 1 jam memang tak cukup. Sebab tu kadang-kadang perlu dibantu dengan soalan. Sebab tu saya buka hurai dengan cerita yang kita hadap. Jadi kita boleh nampak apa masalah. Walaupun kita kata banyak ke kes ni Ustaz? Kes ni memang ada. Dia tak banyak tapi ada. Dan ceritanya sekarang, macam mana kalau yang dah berlaku tapi dia tak pernah datang jabat? Dia tak tahu kan? Contoh yang tersalah tadi ni kan, atuk jadi wali sedangkan dia tak layak mewalikan cucu dia. Dia sedap dia selalu bila-bila. Siapa tahu? Mana dah tahu? Kan? Sedap. Ada satu lagi masalah. Ustaz ni masalah saja. Datuk nak walikan cucu. Bapak anak angkat. Inilah dia masalah masyarakat. Memang saya bawa masalah masuk kampung. Ustaz ni orang santai malam ni Ustaz pagi pada mencari buat Ustaz. Ni anak angkat. Cucu dah tentulah tak tahu. Yang tahu anak angkat siapa? Yang tahu bapak dia ni anak angkat ni siapa?
Datuk tahu, isteri mesti tahu, kan? Yang dia yang angkat. Tapi ambil yang saya cerita, dia ambil 10 tahun, kahwin tak ada anak, dia pun tahun ke-11 ambil ni jadi anak angkat. Dia BT ada band kan terus apa semua. Boleh tak? Dia bagi kan? Dia tak ada satu lain pun kan? Dia tak senari semua. Jadi cerita dia panjang sikit. Cerita orang kata, cerita masalah. Dia tak ada kena mengenang pun. Itu baik. Baik, ada soalan? Semalam saya di Seri Ledang. Ustaz, yang ni memang tak tidur, Ustaz. Saya percaya tak tidur orang ni. Saya pun tak tahu, saya kata. Kalau saya cerita lembut-lembut, masalah ni orang tak faham. Kita cerita macam tu. Tapi dekat luar saya tak keras jadi pun. Tak, saya orang biasa. Cuma nak bagi faham. Baik. Saya rumuskan. Maknanya, ya. Wali jauh ada jarak minimum ke ataupun macam mana kategori jauh? Jauh tu macam nikah 2 marhalah tadi. Itu dah kira jauh dah. Tapi 2 marhalah kita jauh. Kita boleh telefon kan? Kita punya jauh dengan dulu punya jauh tak sama. Dulu punya jauh, kenderaan pun tak ada, apa pun tak ada. Contoh dalam hutan kan, tak tahu nak pergi sana, tak tahu. Sekarang punya jauh masih boleh berhubung, masih boleh cari. Masa zaman sekarang kan. Jadi nak guna istilah jauh tu kena tahu keadaan tu dulu. Bukan nak pakai boleh jauh ke? Macam mana? Contoh kalau macam tangkap Indonesia, Sabah lah jauh. Kan? Kalau tangkap Pontian, tangkap keluar. Mak repek pun dah boleh sampai malam kan? Maknanya tengok keadaan tu. Tapi jauh dia tu pula berdasarkan masalah apa? Sengaja tak nak datang ke? Sebab saya rasa jauh ni memang jauh betul. Bukan jauh yang contoh jauh menang laut ke, antara negara ke negara kan. Negeri pun ada orang pakai jauh. Tapi tak, hakim takkan benarkan sebab wali jauh mesti kena guna wali hakim. Hakim mahkamah lah. Jadi bila dekat mahkamah kata jauh mana? Jauh sekian-sekian. Jauh mana? Mana ada jauh tu? Boleh je pergi. Hakim bukan sesenang-senang dia nak kata, okey lah jauh lah. Rupanya sampai. Boleh je. Tu jadi jauh dia tu kalau ikut jauh memang kalau kita biasa jauh 100 km lah, 93 ke atas. Kan? Tapi kita faham istilah jauh. Jauh yang mungkin sampai tahap rumit kita nak ke sana. Contoh macam dulu punya jauh 100 km, hutan, jalan tak ada, apa tak ada, naik perahu, jalan kaki, naik perahu lagi sekali. Bolehlah guna alasan jauh tu. Tapi sekarang tak, kita boleh jaranglah saya jumpa wali jauh ni paling banyak Indonesia. Thailand pun tak. Thailand sebab yang datang tu kita duduk Kelantan. Jadi dia dengan Kelantan tak jauh pun, sebelah kan. Jadi tak ada jauh. Kalau tangkap ke Kelantan ataupun Thailand, mungkin dia boleh pertimbangkan. Tapi tak, saya tak percaya yang dia boleh guna wali jauh sesuka dia, tak boleh. Sebab hakim akan tengok keadaan tu. Kalau contoh Mantin sekarang ada kat sini tangkap, walinya dekat Selangor, PKP tak boleh keluar. Okey. Macam mana? Itu yang saya cerita orang kalah. Ini guna orang kalah. Nampak? Orang kalah. Alasan PKP tu antara boleh diguna pakai untuk call. Orang kalah. Bapa telefon jurunikah. Tak ada ni kena jurunikah kan? Bapa telefon ataupun jurunikah telefon bapa. Anaknya ni nak kahwin. Serahkan lapas wakalah tu, lapas dekat jurunikah pakai telefon. Gini. Sebab tu sekarang kita bukan call saja, video call. Betul tak bapa? Yelah yang pengantin pun nak tahu juga. Online. Apa salah lain rupa ni? Bukan bapa aku ni. Tak boleh. Dia kena tengok sampai tidak ada keraguan, maka boleh video call. Ya, memang kena. Yang tipu ni jangan cakap lah kalah. Rupanya dia tak baik dengan bapa dia. Dia upah kawan dia, suruh jadi bapa, so kalah. Nyamak.
Memang nak kahwin sekarang, dia punya tipu hui. Macam tu. Kita ni boleh tahu orang tipu. Kita tengok ni tak percaya. Video call. Susah tak ada telefon kan. Tak ada alasan. Mana dia kan? Tak ada telefon, orang lain ada telefon. Duduk seorang ke? Mesti ada orang lain boleh wakil kan? Sampai dia boleh tengok bapak dia. Ngam, jurunikah boleh yakin, baru dia boleh ambil wakalah tersebut dan nikahkan. Bila wakalah, dia dah serah jurunikah tu sekian. Nak nikah besok. Jurunikah ni tak dapat datang hari nikah. Macam hal. Jurunikah tak boleh serahkan kepada orang lain untuk nikahkan dia tadi. Dia saja boleh menikahkan. Kecuali dibatalkan oleh bapa dia. Maksudnya telefon balik, batal balik semula wakalah tu, baru sebut balik untuk nikahkan dengan jurunikah baru. Ustaz, pening Ustaz macam ni. Satu suka kahwin masa PKP. Sebelum tak PKP kenapa tak bangun? Masa PKP tu pun memang ada masalah. Sekarang masalah PKP, wali bapa duduk dalam penjara, nak ambil wakalah, tak boleh masuk penjara. Sekarang tak boleh masuk. Covid ni pasal tak dibenarkan masuk penjara. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Sebab macam mana? Boleh masuk penjara? Tak boleh Ustaz. Nak ambil wakalah tak boleh Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Memang tak boleh lah. Nak pindah tak boleh. Yang boleh pindah ini. Abang nombor 1 masuk penjara, ada 2 sampai 5 lagi kan? Yang ni boleh tukar. Masalah. Yang ini tak boleh tukar. Sebab atas ni tak ada cerita pun pasal penjara. Tak ada. Penjara ni yang bawah. Yang dekat sini, ni penjara. Memang sekarang tak boleh. Tak boleh. Baik, ada soalan lagi. Soalan ni biasa kalau soalan ni dia faham. Saja dia bertanya kan? Kalau ada soalan dia bertanya. Sebab kadang-kadang dia hidup tu dia ada soalan. Tapi bab penjara baru sajalah, baru saja. Wakalah itu pun nak kena pakai surat. Pakai surat masuk dalam. Saya minta maaf cakap lah, saya biasa ADK sini, ADK nama dia kan? Tu biasa pergi, kita buat wakalah. Bapak dia tak boleh keluar untuk jadi wali. Dia datang, ambil wakalah siap-siap. Boleh, terus dia boleh kahwin. Dia tak perlu. Habis Ustaz, macam mana Ustaz? Dah buat wakalah, tiba-tiba bapak datang masa nikah. Bapak ni pun satu hal tu. Wakalah tu terbatal. Boleh kahwin? Tak masalah. Boleh kahwin. Cuma yang bab wakalah ni saya akan buka juga wakalah ni. Sebab ada yang isu wakalah ni yang meletakkan syarat. Saya beritahu dulu kan. Kau nak anak aku, kau kena bayar. Baru aku buat wakalah. Kau tak bayar, aku tak ni. Padahal dia boleh pergi wali kan. Tak, kau nak wakalah, aku ambil pergi. Rupanya dia ada masalah dengan anak. Banyak Tadi pun saya jumpa satu kes, tadi nikah. Hakim keluarkan wali enggan. Mahkamah cari bapak tak jumpa, keluar wali enggan. Sebab bapak dia enggan, asalnya pengakuan daripada pemohon. Bapak telefon pejabat, Ustaz, bila masa saya enggan. Tapi kebenaran perintah mahkamah dah keluar untuk wali enggan. Bapak kat mana? Bapak dia dekat Kedah. Baik. Bila keluar wali hakim kat sini contohlah enggan ni kan. Hakim. Betul, wali hakim ni dia kan ada banyak kan. So kalau sekali pun dia guna wali enggan, dia boleh tukar kepada wali jauh tadi. Cuma isunya hakim dah usahakan untuk cari dan untuk tanya masa enggan. Tak ada respon. Bapak tak layan mahkamah. Panggil tak ada datang, apa semua tak ada datang. Hakim keluar kan enggan. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh. Tak ada isu. Hakim boleh jawab, saya cari panggil awak tak datang. Macam mana? Itu kuasa hakim. Sebab hakim dia berhak untuk tentukan. Kalau dia rasa selesai tak boleh, boleh terus boleh. Walaupun sebenarnya bapak setuju. Tapi ada masalah tak? Tak ada sebab bapak jauh. Kedah. Cuma masalahnya macam mana? Kalau bapak dia kat tangkap. Macam mana Ustaz? Ini saya tanya dia tadi. Saya pun tanya dia tadi. Macam mana kalau bapak dia kat tangkap? Kan? Sedangkan wali hakim enggan yang keluar.
Besok baru nak selesaikan. Faham? Besok baru nak selesaikan. Macam mana ni? Kalau dia duduk tangkap, walaupun ceritanya dah selesai lah. Perempuan tu kat Kedah, bapak dia kat Kedah, tak ada isu. Tapi kita buka isu. Macam mana kalau bapak dia ni ada dekat tangkap? Kahwin, melingkan. Bapak rumah. Sebab ada pemohon yang dia bagi alamat salah pada mahkamah. Surat tak sampai dekat bapak. Bapak tak tahu cerita. Budak pandai. Pandai nipu lah. Budak. Kahwin pun dalam keadaan marah. Marah. Dia tak jumpa saya budak ni. Dia orang lain ambil. Kalau jumpa saya tak jadi marah budak ni. Dia tak jumpa saya. Saya dengar cerita je tadi. Saya kata kenapa budak? Dia sekian. Oh, dah settle mahkamah. Dah settle, tak boleh tolong. Tapi kalau sebelum surat tu pergi mahkamah, saya cari budak. Tapi cerita, mesti ada. Dia dua-dua pasang ni, dia tak faham bapak yang Kedah. Dia bermusuh. Sedangkan itulah wali dia yang paling layak. Jadi saya nasihatkan bila buat perenggan ni, hak bapak. Betul, bapak berhak untuk anak. Bapak lebih tahu anak dia sesuai dengan siapa. Tapi mestilah dalam keadaan yang munasabah. Ada yang halang-halang betul. Ada yang halang bersyarat. Kau berubahlah kalau betul kau nak anak aku. Bagi dia tu kau berubah. Bapak minta duit bukan pengeras. Bapak minta anak aku kau nak kahwin nanti kau bayarlah 5,000. Laki tak nak. 5,000 kan normal lah orang kahwin sekarang kan. Minta 5,000. Laki tak nak. Yang nak kahwin dia tak nak. Bila dia tak nak, bapak dia tolak. Dia cakap bapak dia kan. Padahal dia kena kod ni 5,000 tak nak keluar. Bukan suruh bayar tu sebab enggak. Dia tak nak keluar duit langsung masa nikah ni. Maknanya tak ada hantaran, tak ada apa. Dia nak keluar RM22.5 saja. Banyak cantik. Memang patutlah bapak budak tu marah. Nampak kan? Ini berlaku. Dalam saya sekolah ni, kau ni kalau ya pun beragak lah 5,000 pun. Ini normal lah orang nak kahwin. Kan? Normal lah orang nak kahwin. Tunjukkanlah kesungguhan tu nak kahwin tu. Bukan kita minta duit. Jadi ingat, dia duduk bapak dia kan. Dia bapak dia marah saya pula. Saya pula dia marah. Baik, itu saja untuk minggu depan. InsyaAllah kita akan masuk bab adik-beradik. Jadi saya simpulkan awal, adik-beradik hampir lebih kurang, tapi dia boleh berpindah kecuali tunggal. Dia seorang. Dia tak ada adik-beradik lain. Yang itu cerita dia lain. Tapi kalau dia ada adik-beradik ramai, boleh. Kemudian kita pecahkan pula adik-beradik sebab tu. Tadi seibu sebab apa? Adik-beradik sebab apa? Itu yang cerita poligami bagai. Sebab tu saya kata yang bab adik-beradik ni dia lagi panjang daripada ini sebab dia besar. Sampai abang tak boleh mewalikan adik pun ada. Adik-beradik lain mewalikan adik ni boleh. Yang dia tak boleh. Orang lain boleh. Ini cerita adik-beradik. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada masalah. Baik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.